Apa khabar? Assalamualaikum. Raudah Rasidi. Subhanallah, sedap nama. Wani Yahya G binti M. Sarah Manan Abdullah. Stardust Green. Betul ke saya sebut ni? Ummu Redha. Masya Allah, sedap nama. Sherry Anson. Yurni Sahimir. Nur Aisyah. Nur. Altamis Furqan. Masya Allah. Anggrek Rimba. Allahu Akbar. Kita tunggu anggrek kota pula. Zarul Azwa, Kifli Zul, Arisa Ahmad Nawi, Nurul Jamilah, Joffrey, Siti Azmahani, Haryani ke Haryain tu, Fadilah Razali, Jun Purnama, Tengku Nur Azira. Respon saya, audio dan video, sahabat-sahabat kita nak start ni. Hari ni kita tak boleh panjang-panjang sangat. Saya ada kuliah pukul 12, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton, sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang semakin jatuh cinta kepada kitab La Tahzan. Begitulah harapannya. Kita nak mengaji ni kena jatuh cinta dengan ilmu yang kita nak pelajari. Kena paksa hati kita. Mula-mula macam tak berapa suka kawan tag ni. Kawan share ni tak berapa nak suka. Tapi bila dengar, niatkan untuk diri kita sendiri. Niatkan ketika Ustazah Zai mula mengajar pun bukan untuk apa-apa, untuk diri sendiri. Sebab semua kita sedang dalam suasana diuji Allah. Di sekeliling kita ada ramai orang bersedih. Mungkin kita juga sedang bersedih. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah gerakkan hati untuk membuka kitab La Tahzan. Ternyata subhanallah, intipati di dalamnya setelah tamat semalam 32 bab. Apa rasa anda yang follow daripada bab yang pertama dulu? Hatta bukan pertama, ada muqaddimah sehari awal pertama, mula-mula tu muqaddimah dengan tajuk Ya Allah. Hari kedua baru masuk bab pertama. Bila masuk bab 30 dah mula dah 4 hari baru habis bab 32 tu. 31. Bab 32 tersenyumlah pun 4 hari juga kot rasa baru habis kan sahabat-sahabat. Allahu Akbar, inilah ilmu. Mana boleh kita macam rendamkan kitab La Tahzan dalam air, rendam dalam air. Lepas tu kita minum air dia. Okey dah, tak payah dengar ilmu lagi dah. Tak payah nak amal-amal, dia dah sebati dalam tubuh kita lah. Kalau senang macam tu, mudah, kita blend aja buku La Tahzan ni. Blend, lepas tu minum air dia. Okay? Resipi untuk tidak bersedih. Blend lah kitab La Tahzan untuk kita minum setiap pagi. Tak adanya. Kita kena belajar. Kita kena spend masa kita untuk kita menekuni. Kemudian, sahabat-sahabat, satu hari kita akan mendepani satu saat yang kita sangat perlukan nasihat-nasihat dalam La Tahzan. So bayangkan kalau dia sudah mendarah daging dalam diri kita. Masya Allah, datanglah apa saja bentuk ujian, kita mampu untuk menasihat diri kita sendiri. Insya Allah. Bukan makna sombong, tak nak dengar nasihat orang lain, tak. Dan bayangkan lagi ramai orang mendapat manfaat daripada kitab La Tahzan. Sekel yang sama ini akan berbicara benda yang sama. Akan saling paut berpaut. Nasihat menasihat. Subhanallah, indah kan? Islam ini kan sebenarnya adalah kesatuan ummah. Bukan bercerai-berainya ummah. Okay? Baik, resipi power betul Kak Nazal. Allahu Akbar. Kita mulakan dengan bab yang ke-33. Kesengsaraan itu penuh hikmah. Bila baca ni rasa nak marah kan? Kesengsaraan itu penuh hikmah. Sengsara ni Ustazah, nak hikmah apa lagi? Contoh kan? Sabar Sat, kita baca satu persatu. Sama-sama kita belajar. Tidak selamanya rasa sakit itu tidak berharga. Bukan rasa sakit, demam, COVID. Bukan sakit tu maksudnya. Sakit. Sakit ni pelbagai sakit kan sahabat-sahabat. Sakit hati pun sakit juga kan?
Tidak selamanya rasa sakit itu tidak berharga, sehingga harus dibenci. Kita tak ada hak pun nak membenci suasana COVID ini. Contoh, kita tak ada hak nak membenci penyakit yang ada pada tubuh kita. Sebab semua tu Allah yang hantar. Allah nak cakap ni macam kekahkong lidah ni nak cakap. Sebab apa? Sebab cakap senang lah. Tapi nak praktis tu susah, sahabat-sahabat. So, bila kita hari-hari, semoga makin putih hati kita yang hitam. Makin lembut hati kita yang keras. Begitulah harapannya. Okay? Jadi, jangan pernah membenci sesuatu sengsara yang pernah kita lalui. Kerana kemungkinan rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Asbab rasa sakit itulah selepas itu akan bertemu dengan pelbagai kebaikan. Lalu nanti di hujungnya kita akan menyebutkan, syukur ya Allah. Kalau tak kerana hari tu, kita tak jumpa doktor yang macam ni. Sebab tu kadang-kadang ada orang jumpa jodoh dengan doktor yang merawat dia. Ya Allah, kalau tak kerana sakit tu, aku tak hafal sebahagian daripada ayat Quran untuk dijadikan amalan. Ya Allah, kalau tak kerana sakit itu, aku tak bersujud kepadamu. Macam tu kita akan bertemu nanti dengan hikmah, insya-Allah. Sesungguhnya, ketulusan sebuah doa muncul tatkala kesakitan yang perit dan ketulusan tasbih yang sentiasa terucap datang dari... Sekejap, dengar macam orang honggah gate ke? Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, sesungguhnya ketulusan sebuah doa muncul tatkala kesakitan yang perit dan ketulusan tasbih yang sentiasa terucap datang dari hati yang sakit. Maksudnya, selagi mana tak diuji, kita dalam musim COVID, kawan-kawan kita, orang terdekat dengan kita yang mengadu bercerita dengan kita tentang sakitnya, sahabat-sahabat pun dah berkongsi macam-macam dengan kita kan. Bukan sedikit yang berkata, Ustazah, sebab COVID ni apatah lagi bapa saya dah meninggal kerana COVID, Ustazah. Saya masa berdoa tu, saya tak tahu, saya dah lama tak menangis, Ustazah. Tiba-tiba setelah saya kena COVID ni, saya berdoa sambil menangis. Saya jadi macam orang ketagih. Nak baca Quran lagi, nak baca Quran lagi. Sahabat, rupanya kita berdoa hari-hari. Tapi doa kita tidak setulus doa saat kita diberi sakit oleh Allah tadi. Sakit hati, contoh kan. Jangan kita merungut-rungut di hati, mencarut-carut di lidah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan dulu. Berdoalah dengan penuh tulus. Masya Allah. Dan tasbih yang sentiasa terucap biasanya datang dari hati yang sedang sakit, disakiti, tersakiti, begitulah. Berapa banyak kali sakit dah. Okay. Begitu juga penderitaan dan bebanan. Saya ni dengar orang bila seorang-seorang kat rumah macam ni lah. Okay, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz balik. Begitu juga penderitaan dan bebanan yang dialami oleh seseorang pelajar untuk menuntut ilmu. Ingat lagi dulu macam mana masa kita nak SPM, kita ambil degree semua kan sahabat-sahabat. Yang pada akhirnya menjadikan seorang itu pelajar serta ilmuwan yang terkemuka. Susah payah di masa zaman belajar dulu. Kalau tak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Itu cikgu dulu-dulu selalu bagi kata-kata pada kita macam tu kan. Demikianlah kerana dia telah bersusah payah di awal perjalanannya sehingga ia boleh menikmati kesenangan di akhirnya. Masya Allah. Kan tanya orang-orang yang berjaya. Macam mana dia pun bersungguh-sungguh nak merebut kejayaan tu sahabat-sahabat. Macam-macam sakit yang pernah dilalui. Tapi akhirnya, tu yang nanti naik atas stage. Selfie dekat tiang elektrik ke macam mana. Akhirnya baling topi kejayaan. Tu kadang-kadang pelik jugalah kan. Sebab sambil dia bergembira tu dia teringat. Susahnya dia nak dapat segenggam ijazah. Macam itulah contoh. Okay? Usaha keras seorang penyair memilih kata-kata untuk bait-bait syairnya
telah menghasilkan sebuah karya sastra yang sangat menawan. Penyair kalau menulis, sahabat dirahmati Allah. Dulu masa zaman saya sekolah kan. Dulu bukan sekarang-sekarang. Dulu kita dah dengar dah. Tun M, siapa tak kenal Tun M? Mahathir Mohamad kan. Anda jangan ingat Ustazah nak buat sidang media politik pula dah kan. Tun M dia selalu cakap bila dia keluar, ke mana je keluar daripada pagar rumah dia, dia mesti akan ada buku nota kecil dalam poket dan sebatang pen. Ini senjata dia. Dia takkan pernah tinggal ke mana-mana. Mesti ada. Sehingga saat itu saya gambarkan, dia ni agaknya nak tidur pun kat baju tidur dia ada buku nota dengan pen. Anda tahu pasal apa? Patutlah dia jadi orang hebat. Sampai dah umur 90 lebih. Tang hebat tu kita pujilah sahabat-sahabat. Tang lain-lain yang tak nak puji tu suka hatilah. Jadi yang hebat tu kita cerita. Kita nak ambil baiknya orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dia kata dia akan catat semua benda yang penting. Ataupun kadang-kadang benda tu nampak tak penting, tapi dia buat catatan. Apa yang dia pandang, apa yang dia dengar. Sambil dia tersandar dekat belakang driver, dia duduk bawa kiri kanan bodyguard. Dia mencatat. Dia mencatat ilmu. Masya Allah. Penulis pun macam tu. Ustazah juga seorang penulis, sahabat-sahabat. Kadang-kadang macam stres juga. Stres macam mana bila contoh kita bangun pagi, kita masuk toilet kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang kata bilik termenung kan. Kadang-kadang terkeluar benda-benda yang aku nak tulis ni sekejap. Lepas tu kita dah buat kerja lain. Nanti bila kita dah santai petang, dah rehat-rehat, kita nak keluarkan pen ataupun kita nak tulis-tulis kat laptop. Boy, tak apa benda aku fikir tadi. Tadi idea tu macam best sangat. Tapi lost. Mana pergi idea pagi tadi tu, rasanya kalau aku buat tu dapat satu bab tu. Tapi kita cuba nak menulis balik. Cuba nak create idea yang datang pagi tadi yang mencurah-curah tu. Terus tak keluar, tak dapat. Jadi sebenarnya apa yang kita luah, apa yang kita tulis tu sahabat, pada masa itu terus catat. Terus catat. Kita akan dapat satu nikmat. Tu untungnya sekarang handphone berada di hujung jari kan. Sahabat-sahabat, handphone berada di tangan. Maklumat berada di hujung jari. Kita tengah buat apa-apa saja, terfikir sesuatu, terus buat nota kat handphone. Terus buat nota. Oh, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita sebut, sakit hatinya telah menyentuh hati dan urat saraf serta membuat darahnya bergemuruh. Kemudian gejolak jiwa itu mengarahkan pemikirannya untuk merangkai kata-kata yang indah. Ini jiwa penulis. Dia nampak apa pun dia rasa nak tulis. Okay, sahabat-sahabat. Jadi si tukang baca ni kadang-kadang dia boleh masuk ke dalam jiwa penulis. Kan? Rasa kadang-kadang rasa macam bercakap berdepan je kalau baca tulisan dia ni. Contoh macam tu kan sahabat-sahabat. Usaha keras seorang penulis telah menghasilkan tulisan yang sangat menarik dan penuh dengan pengajaran, contoh-contoh dan petunjuk. So antara tips nak jadi penulis, rajinlah mencatat. Sebab itu buku Ustazah, salah satu daripada buku Ustazah, Dari Lisan ke Tulisan. Dari Lisan ke Tulisan, DLKT. Bukan dari lisan ke penulisan Kak Nazah. Dari Lisan ke Tulisan. Itu sahabat-sahabat adalah hasil kuliah Ustazah daripada 18 hari bulan 3, 2020 sampailah ke 50 hari. Setiap hari Ustazah buat kuliah di page Close Group Muslimat Demi Ummah Kerana Allah. Jadi makcik-makcik ni yang rajin duk tulis di ruang komen, saya suruh sahabat-sahabat ni hubungi mereka. Saya PM dia, messenger dia. Nak tak jom kita bukukan kuliah-kuliah yang saya nampak akak ni duk rajin lah catat nota. Lah Ustazah akak tak pandai nak menulis, acik tak reti. Ustazah tak apa. Nota-nota acik tu dah boleh dibukukan dah. Percayalah, kadang kita tak nampak bakat pada diri kita ni. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Nazar, sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tulis nota tu sebenarnya adalah satu cara kita meluahkan apa yang kita faham. Hebatlah anda. Saya kagum bila lepas-lepas kuliah ada yang menulis balik dalam Facebook dia kan. Kalau saya sempat saya bacalah, kalau nampak ada terseleweng sikit kita betulkan sahabat-sahabat, tapi tak sempatlah untuk cek semua. Tapi semua tu kadang-kadang Allah letakkan, kalau ini satu teguran dari Allah,
Allah letakkan sempat je. Hak lain yang betul-betul tu kita tak sempat baca. Tapi hak yang kadang-kadang ada silap tu, Allah izin je kita nak baca. Itu pun kalau dia tag nama kita lah kan, sahabat-sahabat. Kita tegur tu bukan sebab apa, macam lari sikit daripada apa yang kita maksudkan. Jadi belajarlah. Mungkin semua kita bukan penulis, tapi kita catat yang baik-baik kat media sosial kita, dekat ruang komen, sahabat-sahabat. Catat. Jadi poin-poin itu nanti dia akan menjadi satu rantaian yang akan bercantum menjadi satu cerpen ataupun novel ataupun apa sahaja yang memberi manfaat. Kelebihan menjadi penulis, walaupun selepas mati dia masih boleh memberi nasihat. Indah sahabat. Itu Buya Hamka. Umurnya tak sampai 100 tahun. Kata pecinta-pencinta Buya Hamka di Padang Bukit Tinggi kan, umurnya tidak sampai 100 tahun, tapi karyanya melebihi 100. Maksudnya apa? Buya Hamka dah meninggal lama, tapi disebabkan tulisan-tulisan dia terlalu banyak, dia pun macam tu, dapat apa-apa catat. Akhirnya dia bukukan. Zaman dia tu tak ada laptop, tak ada handphone lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa dia boleh membukukan? Allah pelbagai versi. Dan orang tak rasa pun dia mati. Buku-bukunya, tulisannya masih dibaca. Dan berapa ramai orang yang tertunduk hatinya dengan membaca tulisan Buya Hamka. Contoh pagi tadi kuliah Ustazah Tadabbur Quran menggunakan tafsir Al-Azhar. Berapa banyak orang mendapat manfaat. Beliau mati lama dah tak bersyarah di atas pentas-pentas dakwah. Subhanallah sahabat-sahabat. So belajar ibu-ibu, jangan pernah keluar. Semalam kan kita dah belajar. Jangan merendah diri, silap rendah kan. Sahabat-sahabat kita disuruh menundukkan hati, tawaduk, bukan merendah diri. Akak memang tak pandai menulis, saya memang tak reti bohong. Apa orang Kedah kata muhong, tak reti menulis. Muhong sahabat, menulis tu bukan maksud ada buku, bukan. Just tulis, Alhamdulillah, hari Jumaat yang berkat, semoga kita sama-sama beramal di hari Jumaat yang mulia kan. Biarlah orang satu like saja, itu pun menulislah tu. Allah tak pernah tanya berapa like hari ni kau tulis macam tu tadi. Kan sahabat-sahabat, tak ada pun orang like, ya Allah. Moga-moga yang kita tulis tu Allah like, Allah suka. Sebab apa? Sebab kita sedang menyahut seruan Nabi, sampaikan yang daripadaku walaupun satu ayat. Habapilah orang nak dengar tak dengar tu hal lain. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan 555 kat Salwa. Orang Kuantan ni macam-macam pula. 55 tu nak kira hutang. Ni nota catatan apa saja. Dulu-dulu orang buat diary kan. Okay. Baik, tapi sekarang ni hati-hatilah. Kadang-kadang orang duk mengadu kat Ustazah, akak menyesal. Menyesal apa? Akak lah, hari tu akak termengumpat adik ipar akak dengan adik akak dekat WhatsApp. Dah tu kenapa? Lepas tu tak sangka lah adik ipar akak tu baca tujuan akak ngumpat dia tu dengan adik akak nak perbaiki dia. Tak sangka lah pula dia baca hasil tulisan akak. Itu dah tulisan yang lain. Akhirnya sahabat dia nak baik dengan adik ipar ni jadi makin berantakan. Terus retak terus. Terbelah terus retak tu. Tu hati-hati. Jadi beramanahlah sikit kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik tu nak tulis kat media sosial ni hati-hati. Kita tahu ramai yang perhati tu. Ramai yang perhati. Jadi betulkan niat aku ni mungkin dalam nada bersahaja, ada pengajaran, mungkin dalam lawak-lawak tu ada yang kita nak sampaikan. Sahabat-sahabat kalau straight sangat pun kan, jadi kita kena kerap menulis. Gunakan media sosial kita ni, gunakan. Orang yang hebat dia kadang-kadang boleh membukukan tulisan-tulisan dia di Facebook. Macam tu, okey. Usaha keras seorang penulis telah menghasilkan tulisan yang sangat menarik dan penuh dengan pengajaran, contoh-contoh dan petunjuk. Kalau tak diasah, sahabat-sahabat, macam mana kita nak tahu? Okay, jadi kita kena menulis. Contoh, Alhamdulillah selesai masak gulai ikan temenung. Contoh kan. Orang pun kata, itu pun nak tulis. Apa tujuan kita nak tulis? Kita nak bagi tahu gulai aku ni special. Mak aku punya resipi, nak cerita kat orang. Hak yang suka masak, ceritalah pasal masak. Kita yang baca ni pula tak payahlah. Orang tengah tak cukup makanan ni, share pasal makanan. Buat apa? Lah dia nak share bagi tahu. Pilah kat kedai tu orang Melayu tulen yang buat ni Islam. Siap staff dia semua solat jemaah. Kita nak sokong lah produk Muslim yang macam ni. Contoh kan. Bukan dia niat untuk apa. Kadang-kadang tu lah pelik kan kita ni. Sahabat-sahabat ada orang okey.
lain tak bagus ke? Sahabat-sahabat, kenapa ada yang keluar balik, lepas tu masuk balik semua? Okay, betulkan niat. Betul Sabaria Muhammad. Baik. Ni syok. Cuba tanda kat sini. Bagi star sikit. Seorang penyair yang tidak pernah merasa sakit dan pahit getirnya sebuah kehidupan, maka untaian syair-syairnya hanya akan terasa hambar dan hanya terisi dengan kumpulan kata-kata murahan yang tidak bernilai. What? Maksudnya, siapa penulis yang menulis dengan hebat, suka dibaca oleh orang, pasti dia mempunyai pengalaman yang kadang-kadang terpendam di dalam hati sahabat-sahabat, macam-macam yang dia dah lalui dalam hidup ni. Okay, dia takkan mampu menulis mudah-mudah kalau dia melalui ujian hidup yang biasa-biasa. Kalau dia melalui hidup yang luar biasa punya ujian, dia akan melalui pelbagai sakit, pahit, getir. Itu yang membuatkan dia sepertinya pati santan yang diperah. Perah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hasil dia tu membuatkan orang berasa aku seperti berada dalam kehidupannya. Macam tu orang buat skrip drama, skrip filem yang membuatkan boom, kan? Berjuta-juta dapat sebab skrip tu. Tapi kalau sebab pakaiannya, artisnya yang mahal-mahal, bukan yang mahal, yang seksi-meksi, ada ke seksi-meksi sahabat-sahabat, dia laku sekejap je. Tapi skrip yang power ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia evergreen. Gitu. Okay? Ini adalah kerana syair-syairnya hanya keluar dari lisannya. Dia menulis juga, tapi hanya keluar dari lisan. Copy paste pun ada. Bukan dari perasaannya. So yang menulis dari perasaan, barulah dia akan, ni cap jempol keluar, kan? Apa yang dia utarakan hanya terbatas kepada pemikirannya sahaja dan bukan dari hati nuraninya. Jadi kita nak belajar semua ni, kebiasaannya mendapat hasil yang begitu daripada sakit atau sengsaranya sebuah kehidupan. Sampai boleh buat novel, sampai boleh buat filem yang bombastik. Macam itulah sahabat-sahabat. Okay? Contoh, pola kehidupan yang paling baik adalah kehidupan kaum mukminin generasi awal. Siapa kaum mukminin generasi awal? Iaitu mereka yang hidup pada masa kerasulan, zaman kelahiran agama ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kukuh. Allah, bacalah sirah sahabat-sahabat. Keimanan luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Mengikut Rasulullah sebiji-sebiji, tanpa tapi, tanpa nanti. Tak ada alasan. Ni dari Rasulullah aku kena ikut. Begitu dituruti oleh Umar, walaupun samsing jiwanya sebelum mengenal syahadah. Keras. Tapi jadi lembut, mengalir selalu air mata bila membaca kalam-kalam Allah. Ya, Rasulullah hebat. Inilah yang disebutkan sahabat-sahabat mempunyai keimanan yang kukuh. Hati yang terbaik. Ustazah tertinggal para atas. Mana kak? Sesungguhnya ketulusan doa. Dah baca. Perenggani usaha keras seorang dah. Seorang pelajar yang hidup berfoya-foya dah baca. Seorang penyair yang tidak pernah merasa sakit dah baca. Setakat yang saya sedar ni semua dah baca. Nanti kat Siti Azmahan ni maklum yang mana Okey. Mana tadi? Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kukuh, hati yang terbaik, bahasa yang bersahaja dan ilmu yang luas. Ini penting. Semua itu mereka perolehi kerana mereka hidup dalam masa yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat. Nak dapat bahasa yang mudah, dalam bersahaja pun ada dakwah kerana penderitaan yang dia pernah lalui. Sebab tu kalau dia datang pada kita cakap, Ustazah tak tahu betapa sakitnya yang saya lalui, kita boleh senyum je. Dia tak nampak betapa deretan pistol, pedang, samurai dekat belakang ni yang telah tembus kepada kita. Tapi kita tempuh sahabat-sahabat. Dia maksud saya ni kalau kita bertemu dengan orang soleh lah. Kita bertemu dengan orang soleh, orang alim. Syekh kan. Syekh tahu tak saya diuji sekian-sekian. Syekh senyum je. Memang betul lah tersenyumlah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa? Sebab dia mengadu dekat orang yang jauh lebih dahsyat penderitaan. Kalau tidak, dia tak bergelar syekh. Kalau tidak, dia tidak boleh menulis yang hebat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Hajah Sharifah Ahmad. Ustazah di mana-mana majlis ilmu saya hadiri memang suka mencatat apa yang disampaikan. Dalam beg telekung sedia ada buku dan kotak pensel. Hebat, Masya Allah. Percayalah, kalaupun bukan boleh melahirkan satu naskah buku hasil tulisan kita, saya sendiri, sahabat-sahabat dirahmati Allah, rumah saya ni jadi Darul Fawaz, pusat pengajian Quran. Dulu-dulu masa saya tak libatkan apa staff, saya mengajar sendiri budak-budak ni. Saya tengok, Quran siapa ni awak pakai ni, awak bawa ni? Ini mak kita kata Quran nenek kita, tapi nenek kita dah meninggal dunia. Cute je budak-budak kan, sahabat-sahabat. Kenapa Ustazah tanya, kenapa Ustazah asyik tengok je Quran kita? Dekat Quran tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini kadang ada orang yang memang tak setuju Quran diconteng. Kita bukan conteng benda yang tak bermanfaat. Saya yakin Quran yang cucu tu bawa ke pusat pengajian tu adalah Quran yang nenek dia dulu gunakan untuk belajar. Kat tepi tu Masya Allah, yang tulis jawi-jawi lah kan. Dia tuliskan idghamnya, segala benda termasuk huruf-huruf kaedah nak baca. Lepas tu nanti di satu sudut, mungkin dia belajar tadabbur Quran, terjemahan-terjemahan. Tak pasal-pasal tengok Quran dia yang dah lusuh tu, saya duk jadi minat, jatuh hati. Saya baca belik. Budak tu pun pelik. Kenapa Ustazah suka tengok Quran kita? Quran kita bukannya Quran baru, bukannya Quran cantik. Rupanya nenek dia tu dah meninggal, kita dapat pelajaran. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Percayalah bila kita mati nanti, siapa yang tadi mencatat semua nota-nota, bila kita dah mati nanti, anak cucu kita nak kemas barang-barang kita, walaupun bukan semua, akan ada seorang yang membelik-belik. Macam sahabat kita contoh Maksu Zunaizah Ahmad, rakan kita baru ni, dia kemas almari. Bapak dia tu kira kategori ulama Kedah jugalah. Jumpa macam-macam. Dia bagi satu kopi kat Ustazah. Ustazah belik. Masya Allah, orang dulu-dulu ni. Padahal tulisan lama tu tak dibukukan. Sampai ada kawan kata, Maksu kena bukukan ni. Sangat unik. Kan, benda-benda yang tulisan tangan ni. Subhanallah. Kita hari ni macam kita menanam lah, sahabat-sahabat. Kita campak je. Kita lepas kupas buah betik, kita campak je depan pintu rumah. Belakang rumah lah, yang rumah-rumah kampung kan, campak je. Kadang-kadang dia patuk ayam. Kadang-kadang dia jadi benih. Sahabat-sahabat, tak lama tumbuh buah betik. Kita pun kata, tebang aje lah, bukan ada makna. Nanti suami pun kata, tak apalah dah, Allah nak izinkan dia tumbuh, biar. Tak sempat kot bang, kita nak makan buah betik, sempat lagi lah kot buah durian ke kan. Kalau kita tanam pun, campak biji benih pun, kita tak sempat makan, tak apa. Dia mungkin tak bermanfaat pada kita, tapi dia ada unsur, sahabat-sahabat, amal jariah. Apa maksudnya? Pahala yang berterusan. Kita campak pokok betik, tiba-tiba nampak, biarlah dia tumbuh elok. Kurang-kurang kalau aku tak makan, nanti jadi makanan burung. Kurang-kurang orang yang sewa rumah ni nanti dapat buah betik. Masak, dia ambil makan. Kita mati dah dapat pahala. Macam tu juga kita menulis nota. Kita tak rasa macam ada orang nak baca nota kita. Tapi tak mustahil dalam ramai-ramai pengutip-pengutip sampah, sahabat-sahabat. Bila dia buka satu yang masih elok, dalam plastik, ini banyak tulisan-tulisan, nota-nota. Dia peduk betul kan. Betul, kadang-kadang sambil dia termenung tu, dia baca, kat situ dia dapat ilmu. Kita tak sedar. Semuanya kehendak Allah. Jadi yang dicatat, sahabat-sahabat, Imam Syafi'i pun pesan. Catat, sepertinya kita menambat seekor unta supaya dia tak lari. Jadi kita yang duk mendengar saja ni kan, sahabat, mohon terasa lah. Kita komen dekat ruang tu. Janganlah cakap macam tu, Ustazah. Saya pun suka dengar je, saya tak suka ni. Kita belajar sikit-sikit. Sebenarnya bukan susah nak menulis. Kita tiru balik je apa yang ada dekat kitab ni. Kita tulis balik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kukuh. Hati, ini dah baca dah. Kak Siti Azmahan ni tak respon saya lagi. Yang mana saya tak terbaca tadi. Mereka pernah menderita kelaparan, miskin, diusir, disakiti, dan rela meninggalkan semua yang dicintai. Allahu Akbar. Iman mereka ni rela meninggalkan semua yang dicintai. Tengoklah macam mana hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sahabat-sahabat, mereka tinggalkan kekayaan mereka di kampung halaman. Bahkan mereka nak mengikut Muhammad, ada yang diseksa. Bahkan bukan sedikit yang membunuh. Bukan sedikit yang dibunuh. Bukan membunuh, dibunuh. Dan kerana semua itu pula mereka menjadi orang-orang pilihan.
Mereka menjadi tanda kesucian, panji kebajikan dan menjadi simbol pengorbanan. Makna daripada kesengsaraan yang dia alami, sahabat-sahabat dirahmati Allah, faham. Sambil buat kerja, sambil dengan kuliah, faham. Tak semestinya waktu ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila-bila masa sahaja. Ikatlah ilmu dengan pena. Betul, Masya Allah. Kita ambil surah At-Taubah ayat 120. Sebab catatan yang terbaik sudah pastinya Quran. Kalau kita yang mencatat, biasa je ada salah. Biasa je catatan kita ni ada salah. Quran, satu catatan daripada Allah, kalamullah, yang tak mungkin ada salah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Yang demikian itu ialah kerana mereka ditimpa kehausan. Seorang pelajar, okey, kita punya sahabat prihatin Kak Siti Azmahani Muhammad ni daripada LTK lah, Tahzan Kuantan. Dia kata tadi Ustazah tak baca perenggan ketiga. Saya kan dah berjanji nak baca setiap perenggan. Jom kita kotakan. Betul kot saya tak baca yang ni. Terima kasih. Terima kasih Kak Siti. Seorang pelajar yang hidup berfoya-foya, tidak aktif, tidak pernah menghadapi masalah dan tidak pernah ditimpa musibah, kemungkinan besar ia akan menjadi orang yang malas, enggan bergerak dan mudah putus asa. Betul, yang ni saya tak baca. Sebab apa tahu Kak Siti? Kitab saya ni, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 tu dia terkurung. Saya tulis kurungan besar-besar sebab saya nak highlight kat situ seorang penyair yang tidak mau. Jadi ke-excited dan nak sampai ke perenggan keempat tu terlepas perenggan ketiga. Terima kasih, ampun. Okey, jadi selesai dah perenggan 1, 2, 3, 4, 5. Semua dah baca. Sekarang kita nak baca terjemahan surah At-Taubah 120. Yang demikian itu ialah kerana mereka ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Masya Allah, ini kisah daripada surah At-Taubah, sahabat-sahabat. Dalam surah At-Taubah tu syarat dengan cerita perangai orang Allahumma salli ala Muhammad munafik, perangai orang-orang beriman. Macam langit dengan bumi. Cuba tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah jaga mereka ni dalam keadaan yang tidak ditimpa kehausan, susah payah. Jadi kita nak sebutkan macam mana. Allah tutup illa kutiba lahum bihi amalun salih. Dituliskanlah bagi mereka dengan demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. So setiap kali kita mencatat, walaupun hari-hari di laman Facebook kita, jom solat awal waktu, tiap-tiap hari itulah yang sama. Ada orang istiqamah hari Khamis zikir apa? Agak-agaknya berapa orang yang bila dia nampak Allahumma salli ala Muhammad hari Selasa, dia nak tiru amalan zikir Imam Ghazali. Agaknya berapa orang yang ikut? Paling kurang sahabat-sahabat, orang terbaca nampak Allahumma salli ala Muhammad tu, orang terdetik di hati. Orang tersebut di lisan. Sekali. Bagi orang yang dah biasa amal, setakat 100 kali, selawat 1000 kali tu biasa. Tapi bagi orang yang tak biasa amal, buka-buka Facebook nampak Allahumma salli ala Muhammad. Automatically matanya memandang yang baik. Samalah kalau kita berkongsi di media sosial kita benda yang tak baik. Sengaja kita share benda-benda yang tak baik. Sebab itu sahabat-sahabat jangan seronok berkongsi balik gambar lama-lama, memori Facebook keluar. Tapi dulu 10 tahun lepas tu kita tak tutup aurat. Kita share balik. Masa nak share tu fikir, ada gambar tak tutup aurat. Kan kawan-kawan sekolah tengok ni mesti masing-masing komen. Kelakar lah masa tu. Daripada bukan komen-komen mereka yang membuatkan hati gembira ni yang seronok, nak share gambar lain yang tak nampak aurat. Sebab apa? Sebab sahabat kita tu sekarang ni sudah menutup aurat. Kita tak cerita pasal orang yang memang tak menutup aurat.
Kita tak berdosa mempamerkan kerana dia sendiri sudah menjebakkan dirinya kepada dosa. Maksud macam tu sahabat-sahabat. Tapi kalau orang tu dulu memang tak menutup aurat, sekarang dah menutup aurat, kita sebar-sebarkan lagi. Kau ingat tak masa ni? Kelakar kan? Kau jangan tunjuk kat orang pula. Hak dia nak tunjuk kat orang ke tidak. Ataupun dia tersend kepada sesiapa. So hati-hati zaman media sosial ni. Jadi biar kita share yang baik-baik sahaja. Yang pandangan mata orang terlihat kepada yang baik sahaja. Sebab kita yang letak public dekat media sosial kita. So siapa pun boleh tengok. Okey, jadi alang-alang kita dapat meraih tontonan orang ramai tu, jom kita share yang baik-baik. Walaupun hanya tulis, jom solat di awal waktu, contoh, orang terbaca. Aku tak solat lagi ni, tutuplah handphone sekejap. Daripada 5,000 friends, kita ada seorang yang bangkit solat hanya terbaca, kita punya jom solat di awal waktu, Masya Allah. Bayangkan pahala. Bukan susah mana nak buat pahala sekarang ni kan, sahabat-sahabat. Tapi kita ni yang kenapalah payah sangat. Begitulah. Okey, minta maaf kepada yang baru masuk. Hari ni saya memang tidak berniat untuk masuk ke muka surat yang kedua dan seterusnya. Okey, betul, saya hanya ambil sedikit masa sahabat-sahabat dirahmati Allah kerana Ustazah ada kelas tadi 9.30, habis dekat 10.45, terus pukul 11 di sini. Terus Ustazah sangat teruja ni, pukul 12 tengah hari ni. Ustazah sepatutnya kena masuk awal untuk testing, StreamYard, apa semua untuk online. Sahabat-sahabat, Ustazah dijemput untuk ceramah Ma'al Hijrah di Samtaj, Sungai Besar. Itu tempat Ustazah bersekolah. Ambil SPM kat situ dulu. Jadi terujalah sebab tempat yang bikin kita jadi Ustazah Muzayyanah. Macam itulah. Jadi insyaAllah besok kita masuk page kedua. Kita sambung lagi dan lagi. Sampailah bab ke-32 ini hadam. Mendarah daging di hati kita. Jadi poin utama hari ini, sengsara yang kita dapat ini sahabat-sahabat, pasti Allah sedang siapkan sesuatu. Kita mencatat kesedihan kita. Rupanya dibaca oleh orang lain. Bila dah dibukukan, dituliskan. Jangan tulis kat Facebook tu pula, hari ni saya bergaduh dengan suami. Suami saya memang tak senonoh. Perangai memang macam tu. Lepas tu orang memang kenal pula suami kita. Suami kita Perdana Menteri Malaysia pula kan. Siapa tak kenal lah, contoh macam tu lah. Jadi jangan buat perangai macam tu. Tutup aib, kita bercerita atas rasa kita sehingga orang tak terbaca siapa. Tapi aku baca ni, aku nak elak perangai buruk macam ni. Aku baca ni, aku nak jadi orang baik macam yang dia tulis ni. Sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok insyaAllah.